Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barqi, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barqi juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man san yan, kan tan jan wan, kan tan ron han, an dan lan ban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barqi disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, apa kabar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Macam mana puasa untuk hari ini? Kita ada lagi beberapa jam lagi sahaja sebelum kita nak menamatkan, sebelum kita nak menghabiskan puasa kita yang pertama pada hari ini. Jadi sebelum kita nak tunggu untuk asar, sebelum kita nak tunggu untuk berbuka dan sebagainya, kita isi dulu masa yang kita ada sekejap ni dalam masa lebih kurang sejam untuk kita sama-sama menimba ilmu, untuk kita sama-sama menambahkan pengetahuan, untuk kita sama-sama memanfaatkan masa-masa yang ada ni dengan perkara-perkara yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu apa? Dengan kita sama-sama mempelajari Al-Quran dan secara khususnya mempelajari ilmu tajwid, insya-Allah. Baik, jadi sahabat-sahabat semua, insya-Allah semoga Allah menerima semua amalan-amalan kita dalam bulan Ramadan ini. Baik, jadi sahabat-sahabat semua, pada hari ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kita pada muka surat 301. 301 masih lagi pada surah Al-Kahfi, ayat 62 sehingga ayat
74, muka surat 301. Jadi sahabat-sahabat semua boleh siap-siap buka Al-Quran. Sebentar lagi kita akan masuk kepada pengajian kita untuk muka surat hari. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita mulakan bacaan kita, sama-samalah kita meniatkan supaya pahala bacaan Al-Quran kita pada hari ini kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada kedua ibu bapa kita, ahli keluarga kita, guru-guru kita, dan juga sekalian kaum muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia insya-Allah. Dan jangan lupa untuk sama-sama share dan like live kita pada hari ini. Lagi-lagi dalam bulan Ramadan ini. Jadinya pahala yang selalu kita ajak-ajak orang kalau kita buat dalam bulan puasa ini, dalam bulan Ramadan ini, insya-Allah dia akan jadi berlipat kali ganda. Jadi kita sama-sama ajak, kita sama-sama panggil kawan-kawan kita yang lain untuk sama-sama dapat belajar pada hari ini insya-Allah. Jadi tanpa kita melengahkan masa lagi, jom sama-sama kita buka kelas kita pada petang ini dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, insya-Allah muka surat 301. Kalau dah bersedia, jom sama-sama kita mulakan bacaan kita dengan lafaz isti'adzah insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. Baik, ayat yang pertama pada hari ini ayat 62. Kita tengok sekali lagi. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana. Falamma, mim sabdu di sini didengungkan dua harakat. Mim yang ada tanda sabdu wajibul gunnah. Dengungkan dengan kadar dua harokat. Jangan kurang daripada dua harokat. Falamma. Jangan falamma. Okey. Falamma jawaza. Ja dua harokat. Kemudian za pun dua harokat juga. Sebab apa? Ada huruf mat selepasnya. Selepas huruf jim ni, baris atas ni ada huruf alif. Huruf zai baris atas ni ada huruf alif selepasnya. Wa tak ada. Jadinya jangan wa pun kita baca panjang juga. Jawaza. Tak boleh lah. Yang tak ada huruf mat tak payah panjang lah. Jawaza. Jawaza qala li fatahu atina. A pun dua harakat juga. Ada huruf mat selepasnya. Mat badal. Tina ghoda'ana. Ghoda dibaca dengan panjang 4 ataupun 5 harakat. Ana, na, mat asli lah. Baik, dekat sini saya nak bagi tahu satu peringatan lah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau misal kata kita nak ambil pendek-pendek, kita tak sampai nafas, boleh, tak ada masalah. Tetapi jangan kita berhenti dekat ghoda. Sebab selalu kan kita boleh berhenti macam tu kan. Contoh, yasha. Jadi dekat sini kita nak berhenti ghoda.
Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab ayat ghadak ni dah disambungkan dengan perkataan na ni. Okey, dia kiranya kalau macam bahasa Melayu tu macam kita sambunglah dengan dia punya kata apa orang panggil kata hubung kata hubung macam tu lah kot. Saya pun dah lupa ada punya term apa. Tapi dia macam tu lah. Maksudnya dia macam ghadak ni jangan berhenti, tak boleh berhenti kat ghadak ni. Nanti tergantung. Tapi sambung sikit lagi je. Ghadak ana. Kalau nak berhenti dekat ana na dekat sini. Okey, dia ada dia punya sambungan dia lah. Okey. Laqad laqina, laqad lantunkan qalqalah sughra. Laqad laqina min. Nun kosong bertemu dengan sin ikhfa hakiki, dengungkan dua harakat. Min safarina hadza nasaba, ba dua harakat. Okey, berhenti di sini man iwad lah. Ada dua baris atas di hujung. Jadinya kena berhenti dengan dua harakat. Baik, kita ulang sekali lagi ayat 62, ayat yang pertama untuk hari ini. Bismillah. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Okey, baik, selesai ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua agak panjang, kita potong sikit-sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ara'aita iz awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa asyaitanu an adhkurah. Qala ara'aita iz, qala ara'aita iz. Jangan qala ara'aita. Tak boleh. La pendek, ta pendek. Iz. Zal macam saya katakan selalu, zal bukan huruf qalqalah. Yang huruf qalqalah tu dal, di. Tapi zal ni bukan huruf qalqalah. Jadinya jangan iz. Kadang-kadang benda ni benda yang kecil-kecil. Orang cakap benda yang orang tak nampak. Orang tak nampak. Kalau kita perhatikan betul-betul, kita dengar betul-betul, selalu orang lakukan kesalahan dekat sini. Iz au. Jadinya cara nak baca dia adalah dengan kita matikan dengan bersih. Cukup iz sahaja. Iz awaina. Jangan iz. Okey. Awaina panjang 4 atau 5 harakat di sini, ada ombak rindu. Ilas masukkan terus dekat sini alif lam syamsiah. Jangan kita baca ilal, baca dengan ilas. Sebab apa? Ada sabdu ilas alif lam syamsiah. Ilas sakhrati fa inni, nun sabdu wajibul gunnah, dua harakat didengungkan. Nasitul hut. Contoh kalau kita nak berhenti dekat sini, pastikan huruf ta ini kita bacakan, kita matikan dengan hamas. Sebab apa? Ini adalah ta maftuhah, ta yang terbuka. Jadinya ta yang terbuka ini bila kita matikan dia jadi huts. Macam tu. Kemudian wama ansani. Wama, ma di sini panjang 4 atau 5 harakat. Kemudian nun kosong bertemu dengan sin ikhfa hakiki, dengungkan dua harakat. Ansanihu illash disabdukan lam ni. Jangan ilash. Tak nak tekankan. Okey. Illash syaitanu an azkurah. Jadinya bila berhenti dekat sini, jangan kita baca dengan
Azkurah. Kenapa? Kenapa tak boleh berhenti panjang macam tu? Sebab tak ada huruf mat. Jawapan dia sebab tak ada huruf mat. Bila kalau saya tanya berkaitan dengan panjang pendek, jawapan dia mestilah kena berkaitan dengan huruf mat. Kalau saya tanya kenapa dekat sini kita tak boleh baca panjang? Kenapa kita baca azkurah? Kenapa kita tak boleh baca azkurah? Sebab jawapan dia sebab tak ada huruf mat. Sebab tak ada huruf mat. Kalau ada huruf mat, barulah boleh baca panjang. Kurah. Tapi disebabkan tak ada, jadi kita berhenti dengan pendek sahaja. Azkurah. Cukup macam tu. Baik, kemudian. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Wattakhadha sabi. Jangan baca wattakhadha sabi. Tak nak. Za pendek sahaja. Wattakhadha sabilahu, bi yang panjang, hu yang panjang, fil bahha pedas, ri'ajaba, mad'i wat di hujung ini. Baik, kita ulang sekali lagi ayat 63. Qala ara'aita idh. Bismillah. Qala ara'aita idh awayna ila الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. Okey, baik. Kemudian ayat 64. Qala dzalika ma kunna nabgh fartadda ala atharihima qasasa. Qala dzalika ma kunna. Dengarkan dua harakat nun sabdu di sini. Kunna nabgh. Ini huruf ghin. Ini huruf ghin, bukan huruf ain. Huruf ghin. Dan apabila kita nak berhenti dekat sini, cara bunyi dia adalah nabgh. Nabgh. Nampak tak? Kita lantunkan ba, kita adakan huruf ghin sikit sahaja di hujung. Nabgh. Nabgh. Ma kunna nabgh. Okey. Jadinya dia jangan kita ambil ba sahaja. Kunna nabgh. Lepas tu ghin ni kita buang macam tu je. Ataupun ba ni kita buang, kita ambil ghin je. Kunna nagh. Pun tak boleh juga. Jadinya dia kena ambil dua-dua. Kunna nabgh. Nabgh. Okey. Tapi kalau misal kata sahabat-sahabat semua rasa macam susahnya ustaz nak buat, tak yakinnya betul ke salah ke? Saya baca ni macam salah je ni. Jadinya kalau di sini rasa-rasa macam tak boleh nak berhenti, bukan tak boleh lah. Apa ni maksudnya? Tak pandai nak bunyikan macam mana, susah sangat. Jangan risau, jangan pening, sambungkan je macam biasa. Sebab apa? Ini jim. Dekat atas ni jim kecil. Jim kecil ni maksud dia harus nak berhenti pun boleh, nak sambung pun boleh. Jadinya kalau susah nak berhenti, sambung je lah. Nabghifar. Tapi kalau nak berhenti, boleh berhenti, tak ada masalah. Nabgh. Sebab atas ni jim, bukan mim kecil tu. Okey, baik. Fartad. Hamzah wasal dekat tengah-tengah, tak berfungsi. Jangan baris-bariskan dia, biarkan dia sahaja. Fartad. Lekatkan dal ni, sabdu ni. Tadda ala, panjang 4 ataupun 5 harukat. Atharihima, a 2 harukat, ada alif. Ta 2 harukat, ma asli. Rihima qasaso, so mad'i wa qasaso. Okey. Qala dzalika ma kunna nabgh fartadda ala atharihima qasasa. Okey.
Baik, selesai ayat 64. Baik, sahabat-sahabat semua, kepada yang baru masuk, selamat datang diucapkan, selamat menuntut ilmu, selamat belajar dan juga selamat berpuasa. Selamat berpuasa. Baiklah. Jadi kepada sahabat-sahabat yang baru masuk, pada hari ini kita belajar surah Al-Kahfi muka surat 301 dan sebentar lagi kita akan masuk kepada ayat 65. Baik. Jadi kepada mereka yang baru-baru masuk, yang baru terjumpa page ni, yang tak tahu lagi macam mana cara kita belajar, baiklah. Kita punya belajar ni, live kita ni ada 3 kali tau. Ada 3 kali. Yang pertama, live betul-betulnya yang pukul 3 petang ni lah. Pukul 3 petang sampai pukul 4 petang, okey, 1 jam, itu adalah live dia lah. Kemudian untuk bulan puasa ni, malam kita start dengan pukul 10.30 malam. Puasa ni kita start dengan 10.30 malam sebab kita nak bagi peluang, kita nak bagi masa sikit untuk orang-orang yang baru nak balik dari tarawih dan sebagainya. Jadinya pukul 10.30 baru kita akan start lah. Tapi untuk hari-hari yang biasa, selain daripada bulan Ramadan, kita start pukul 10 malam. Okey, 10 malam. Kalau bulan puasa ni kita start 10.30 malam. Kemudian pukul 7 pagi. 3 petang, 10 malam ataupun 10.30 malam ataupun 7 pagi. Ada 3 waktu itulah kita ulang. Okey, baik. Jadi kepada mereka yang baru terjumpa page ni, okey, jangan lupa untuk like dan juga jangan lupa untuk follow. Jangan lupa untuk tekan butang loceng pada page Fatihah ini supaya bila kita ada buat live-live yang akan datang ataupun posting-posting yang akan datang, sahabat-sahabat semua tak akan terlepas lah. Dan juga kepada mereka yang nak belajar Al-Quran dari asas sampai mahir tajwid, lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan ini, mungkin kita nak khatamkan Al-Quran. Jadi kita nak khatamkan dalam keadaan yang bacaan dia sangat-sangat baik, bacaan dia yang betul, yang tak ada salah. Jadi jom sama-sama kita perbetulkan, sama-sama kita mencantikkan bacaan Al-Quran kita. Kita belajar semula Al-Quran dari asas sampai mahir tajwid dengan yuran pendaftarannya cumlah sebanyak RM100 sahaja. Okay. Dan juga kepada mereka yang mungkin nak memberikan sedekah bulan Ramadan ini, nak memberikan infak Ramadan ataupun nak memberikan tajaan, nak taja anak-anak, yang anak-anak nak taja ibu bapa, nak taja kawan-kawan, nak taja jiran-jiran dan sebagainya untuk kita sama-sama dapat belajar Al-Quran bersama-sama. Tunggu sampai selepas hujung live ini nanti saya akan bagi tahu macam mana caranya nak buat semua tadi itulah yang saya kata tadi tu. Okey. Ingat, yuran pendaftaran RM100 sahaja. Dulu-dulu kita punya yuran pendaftaran RM365 tak silap saya. Kemudian kita turun kepada 250. Kemudian kita turun kepada 247. Kemudian kita turun lagi kepada 200 kalau ada promosi. Sekarang ni kita turun sampai RM100 sahaja. Dalam sejarah Fatihah, ini adalah kali pertama yang kita turun sejauh ini, sebawah ini. RM100 sahaja untuk yuran pendaftarannya. Jadi kalau nak tahu dengan lebih lanjut, tunggu sampai hujung live nanti. Ambil nombor telefon yang saya bagi nanti untuk WhatsApp, untuk tanya dan sebagainya insya-Allah. Okey? Baik, jom. Kita sambung pada ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim. فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا فَوَجَدَ Fawajada, dan ni kena panjang lah sebab ada huruf mad. Abdam, lantunkan qalqalah sughra di sini. Abdam, tanwin tak selari bertemu dengan mim sabdu idgham ma'al gunnah di sini didengungkan 2 harakat dam. Terus masuk je di am. Jumpa mim sabdu kena buat apa? Terus dirapatkan bibir. Okey, terus sentuhkan bibir atas dan bibir bawah. Abdam, 2 harakat. Abdam min ibadina, panjang.
A dua harokat, ada huruf mad, ada alif, selepasnya mad badal. Tainahu rah, ha pedas. Matam, sama juga saya kata apa tadi, jumpa je dengan mim sabdu, terus kita rapatkan BB. Dengungkan dua harokat. Rahmatam min indina. Min, nun mati, izharu halki, matikan dengan jelas. Ail, bunyi dia macam tu. Dia bukan in, min indina, min ain, bukan ain. Dia tak sebut nun pun sebenarnya. Dia sama-sama. Dia macam nak masuk tapi tak masuk. Dia ail. Itu nama dia ikhfa. Kita sembunyikan huruf tersebut. Dina, na, asli. Tak kisahlah nak berhenti ke, nak sambung ke, sama je dua harokat juga. Wa 'allamnahu min ladunna. Jumpa dengan lam sabdu, tak payah dengung, masukkan saja mil, M-I-L, mil ladunna. Nun sabdu wajibul gunna, ilma, mad ai, wa dua harokat dibaca di hujung ini. Baik, ayat 65. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Okey, baik. Kemudian ayat 66. Okey, baik. Hari ini dia agak lain sikit lah daripada hari-hari yang sebelumnya. Sebab apa? Sebab kalau saya rasa macam haus, macam kering tekak, macam penat bercakap, saya tak boleh nak minum dah. Sebelum-sebelum ni kalau tekaknya kering, asyik bercakap je dan sebagainya, boleh minum-minum lagi. Sekarang ni kena tahankan je lah. Ini nama dia perjuangan, pengorbanan. Jadinya sahabat-sahabat semua bantu saya, doakan saya supaya saya terus kuat untuk memperjuangkan dakwah dalam mengajarkan Al-Quran ini dalam bulan puasa ini. Jauhkanlah daripada rasa-rasa penat, haus dan sebagainya. InsyaAllah saya akan terus kuat untuk menyampaikan, untuk berkongsi ilmu sama-sama dengan sahabat-sahabat semua, insyaAllah. Okey, baik. Kemudian ayat yang seterusnya kita pindah kepada ayat 66. Bismillah. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. Qala lahu Musa, qala lahu Musa, hu dua harokat, mu dua harokat, sa dua harokat. Hal attabi'uka ala, ka pendek. Ka tolong baca pendek, jangan attabi'uka ala. Walaupun kita rasa, kita yang baca kan, kita tahulah macam, Ustaz, saya bukannya nak panjang pun sebenarnya. Saya nak baca pendek, tapi dia punya rentak dia jadi macam tu, lagu dia jadi macam tu. Attabi'uka ala. Tak boleh. Sebab apa? Dalam Al-Quran, dalam tajwid ni, dia punya lagu-lagu tu bukan lagu, rentak dia lah. Rentak dia tu sebenarnya memainkan peranan tau. Sebenarnya memainkan peranan. Sebab apa? Ramai tau yang sebenarnya baca macam tu. Contoh, dia tahu dan saya sendiri pun tahu. Saya sendiri pun tahu dia sebenarnya nak baca pendek, tapi disebabkan dia punya rentak dia macam tak kena tau. Dia macam contoh, macam tu lah. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala tabi'uka ala. Dia tak nak baca panjang pun sebenarnya. Dia nak baca pendek, saya faham. Tapi disebabkan dia macam tiba-tiba tau. Attabi'uka ka. Sedangkan kalau betul-betul pendek, dia attabi'uka ala. Attabi'uka ala. Tapi ni attabi'uka ala. Dekat situ, dia dah membezakan tau. Dia punya perbezaan bunyi dia tu dah membezakan yang satu harokat dengan yang dua harokat. Jadi dekat situ pentingnya rentak-rentak bacaan yang saya katakan tadi itulah. Sebab apa? Benda ni teori ramai yang tahu.
teori ramai yang tahu, tetapi dia punya praktikal dia ramai yang salah buat. Nah, jadinya yang saya bagi tahu setiap petang pukul 3 petang ni, okey, yang saya ajar, yang saya sama-sama kongsikan ilmu ni, dia sebenarnya lebih kepada praktikalnya. Sebab apa? Dari segi teori memang semua dah tahu saya rasa. Okey, saya tanya, K ni panjang ke pendek tuan-tuan dan puan-puan? K ni pendek ustaz. Sebab apa pendek? Sebab tak ada huruf mat. Betul. Dah cantik tu jawapannya betul. Memang tepat 100%. Tetapi bila baca, dia jadi panjang. Jadinya sebab tu saya kata, yang pukul 3 petang ni, saya nak bimbing. Nak bimbing untuk memperbetulkan bacaan kita secara praktikal. Bukanlah secara teori. Kalau secara teori nak belajar dengan lebih detail, itu yang saya kata kena masuk kelas. Kena masuk kelas, kena jadi ahli cepat Quran. Kami akan bagi buku, kami akan bagi latihan, kami akan bagi nota, kami akan bagi aplikasi dan sebagainya. Itu semua lebih kepada teori. Tetapi kepada praktikalnya, ini yang saya ajar setiap petang ni, praktikalnya lah. Okay, macam tu saya kata, rentak-rentak bacaan semua tu. Supaya apa? Kita tak salah mempraktikkan apa yang teori-teori yang sudah kita pelajari. Okay? Itu tujuan dia sebenarnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Attabi'uka ala, panjang 4 ataupun 5 harakat. Di sini ada ombak rindu. Al-tu'al. Jangan an, jangan an. Antu. Kita berhentilah lama macam berhenti pula. Kita dengarlah lama macam mana pun an ni. Kalau kita baca dengan an, antu, tetap juga salah. Sebab apa? Dia bukan an, dia al. Kan beza tu. Sekali dengar pun dah boleh tahu dah perbezaan dia. Dia bukan an, antu'al, salah. Bukan macam tu. Tetapi dia sampaikan kalau kita nak eja dalam rumi, kita tak tahu nak eja apa. Sebab dia bukan huruf N. Macam itulah. Antu'al, nun kosong bertemu dengan ta, ikhfa hakiki, dengung 2 harokat. Tu'allimani mimma, mim sabdu wajibul gunnah, dengungkan 2 harokat. Mimma ulimta rushda, ulim, sabdukan lam ni, ulimta rushda. Okey, baik. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rushda. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Okey, saya ulang sekali lagi. Tolong dengar rentak bacaan dia betul-betul. Rentak bacaan tu maksud saya panjang pendeknya. Okey? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Nampak? Jangan baca qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan dah lain rentak dia tu. Itu rentak-rentak yang saya tegur-tegur benda-benda tu lah. Okey, nak membezakan panjang pendek, 1 harakat dan juga 2 harakat. Qala innaka, nun sabdu di sini didengungkan 2 harakat wajibul gunnah. La, dengungkan juga 2 harakat. Tas. Okey, jangan. Okey, satu lagi saya nak tegur dekat sini. Okey. Jangan kita baca dekat sini. Tolong dengar betul-betul, tolong fokus betul-betul. Sebab apa? Ramai yang melakukan kesilapan ni. Okey, apa dia? Dia baca macam ni. Lan toti. Nampak tak? Dekat situ kita dah ubah huruf ta ni menjadi huruf to. Lan toti. Jangan cakap tak ada yang buat. Sebab apa saya tegur? Sebab ada yang buat dah saya tegur. Okey, jangan toti ataupun dia tak tukarkan ta menjadi to, tetapi to yang ni dia tukar menjadi ta. Contohnya tas tati, ini pun biasa juga berlaku. Tas tati, semua nipis. Tas tati, tak boleh. Ataupun tos toti, semua tebal pun tak boleh juga. Jadinya dekat sini ta nipis.
Yang to ni tebal. Macam mana bunyi dia? Tas, tapi, tas, tapi. Jangan tas, toti, tas, toti. Kena jaga-jaga dekat situ. Sebab apa? Kalau kita sebut macam tu, maksudnya kita telah mengubah huruf tersebut. Dan apabila kita mengubah huruf tersebut, kita mengubah huruf daripada satu huruf kepada huruf yang lain, hukum dia berdosa dalam ilmu tajwid. Dia termasuk dalam lahnul jali. Kesalahan yang jelas, kesalahan yang membawa kepada dosa. Jadinya takkanlah kita nak baca Al-Quran tapi nak berdosa. Kalau tak, baik kita tak baca Quran. Tujuan kita baca Quran sebab kita nak apa? Kita nak pahala. Jadinya kita kena baca dengan betul. Sebab itulah kita kena belajar Al-Quran. Sebab tu kita kena belajar. Sebab Al-Quran ni dia teknik dia. Dia ada cara-cara baca dia dan sebagainya lah. Okay? Kalau ilmu-ilmu yang lain, ilmu bahasa Inggeris ke dan sebagainya, even kalau belajar vokal untuk muzik pun, untuk nyanyian pun, dia ada sebutan-sebutan dia. Dia ada dia punya rentak dia, dia ada dia punya nada dia, panjang pendek dia pun dia ada juga. Ini kan lagi Al-Quran. Okay, nampak tak dekat situ? Okay, dia punya pentingnya untuk kita nak belajar tajwid sebenarnya. Apa-apa pun tajwid nombor satu lah. Jangan kita nak fokus dekat benda-benda lain. Nak khatam dululah, nak belajar taranum lah. Tapi tajwid tonggang langgang. Tak nak. Tajwid apa-apa pun nombor satu. Nak belajar taranum, nak belajar lagu boleh, tak ada masalah. Lagi cantik, lagi bagus, lagi membuatkan kita semangat, lagi kita seronok nak belajar Al-Quran, nak baca Quran. Tetapi jangan sampai kita biarkan tajwid tonggang langgang. Tak nak. Apa-apa pun tajwid nombor satu. Biarlah bacanya tegak je pun, tak ada lagu langsung pun, asalkan tajwid terjaga. Okey? Baik. Tas, ta, ti. Tas, ta, ti, ama'iyya. Ama'iyya, semua pendek. Ama'iyya, ama'iyya. Jangan ama'iyya sob. Tak nak. Ama'iyya sob. Ama'iyya sob. Ra sob. Lantunkan di sini qalqalah sughra. Ra mad iwad lah. Baik. Qala innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطَ بِهِ خُبْرًا وَكَيْفَ Short tebal. Short tebal, kena tebal sikitlah daripada huruf sin. Jangan وَكَيْفَ tas. Tak nak. Kena tas. Tas. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطَ Tuhita. Lantunkan qalqalah ni. Okey? Huruf ta, jangan tuhita. Tuhita. Tak nak. Kena tuhita. Tuhita bihi khubrahi mat silah qasira khubra khub. Lantunkan qalqalah khub. Ra mad'i wa khubra. Baik. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطَ بِهِ خُبْرًا. Okey, baik. Qala satajiduni insya'allahu sabira wa la a'si laka amra. Qala satajiduni teng 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 teng. Qala satajiduni. Jangan qala satajiduni. Tak nak macam tu. Qala satajiduni. Panjang. Insya. Nun kosong bertemu shin panjang 4 ataupun 5 harokat. Sya panjang 4 ataupun 5 harokat. Nun kosong bertemu shin dengung 2 harokat. Insya panjang. Allahu sabira. Contoh kalau nak berhenti kita baca dengan sabira. Kalau nak sambung kita baca dengan sabirau. Kalau nak sambung kita baca dengan dengung 2 harokat lah. Sabirau. Okey. Kalau nak berhenti sabira. Macam tu. Baik. Wala
panjang 4 ataupun 5 harokat. Mad jaiz munfasil. A'si. Hamzah dulu, lepas tu matikan dengan ain lah. Jangan wala tak nak. Wala si 4 ataupun 5 harokat. Si 2 harokat mak asli. Laka amra, la pendek, ka pendek, amra mim mati izhar syafawi, ra man iwad. Baik. Qala satajiduni insya'allahu sabira wala a'si laka amra. Okey, baik. Seterusnya ayat 70. Bismillah. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni 'an syai' hatta uhditha laka minhu dhikra. Qala fa la pendek. Qala fa init, terus masukkan sabdu. Fa init taba'tani fala tas'alni alni, 2 harakat, nun dekat sini mak asli. Syai, nun kosong bertemu dengan shin, ikhfa hakiki, dengan 2 harakat. Syai'in hatta, kalau nak sambung kita kena baca dengan syai'in hatta. Maka tanwin selari ini kita baca dengan jelas dan teranglah, izhar halki. Tetapi misal kata kalau kita nak berhenti, maka kita kena berhenti dengan syai' panjang 2 atau 4 atau 6 harakat. Okey? Madlin nama dia dekat sini kalau berhenti. Hatta panjang 4 atau 5 harakat. Uhditha laka minhu, semua pendek. Uhditha laka minhu, semua pendek. Hatta uhditha laka minhu dhikra. Zik dihamaskan, ra mad iwad 2 harakat sahaja bila berhenti. Baik. Ulang ayat 70. Qala fa inittaba'tani fala tas'alni 'an syai' hatta uhditha laka minhu dhikra. Okey, baik. Seterusnya ayat 71. Fanṭalaqa hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha. Hamzah wasal tak berfungsi kan. Jadi jangan fa'al, fa'il, fa'u, tak ada. Okey. Terus matikan saja fan, dengungkan nun kosong di sini. Berjumpa dengan ta ikhfa hakiki. Fanṭalaqa hatta, panjang 4 atau 5 harakat, mad jaiz. Idza rakiba fis, alif lam syamsiyah, fis safinati kharaqaha, nati kharaqaha, mad asli. Qala akharaqtaha, qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Qala akharaqa, lantunkan. Okey, jangan akharaq ataupun akharaka. Tak nak. Dia macam tu bunyi dia. Akharaqa. Qala akharaqtaha litun. Ini huruf ghain, perhatikan betul-betul, bukan huruf ain. Jadi jangan kita baca litu. Tak nak, salah. Ghain, litu.
litughriqa ahlaha laqad. Lantunkan qalqalah. Laqad ji'ta syai'an imra. Syai'an tanwin selari, izhar halki jelas dan terang. Syai'an imra, ra man'i wa. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. Okey, baik. Seterusnya ayat 72. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Dia lebih kurang macam ayat tadi, berulang balik. Qala alam aqul innaka, nun sabdu wajibul gunnah dengan 2 harakat. Innaka lan, ka tak panjang. Jangan duduk dekat hujung panjang, duduk dekat hujung panjang, tak semestinya. Kalau macam ni, panjanglah, ada alif, ada huruf mat. Kalau tak ada, tak payah. Innaka lan, jangan innaka lan. Okey. Innaka lan, nun kosong bertemu ta, ikhfa hakiki. Lan tastati'a ma'iya sabra. Sab, lantunkan qalqalah sughra, ra man'i wa ma'iya sabra. Okey. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Okey. Baik. Kemudian ayat 73. Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Qala la, ada 2 lam dekat sini, satu pendek, satu panjang. Qala la, jangan kita baca qala la tu, terbalik. Okey, la yang pertama pendek, la yang kedua panjang. Qala la tu'a. Ni pun panjang juga. Ustaz kata kalau hamzah duduk dekat atas pendek. Betul, memang macam tu. Tetapi tengoklah selepasnya ada apa. Selepasnya ada huruf mat panjang. Senang je benda tu. Tu'a. Qala la tu'akhidni bima nasitu wala. Nampak tak? Bila saya baca slow-slow, nampak tak macam mana panjang pendek dia tu? Kan senang je kan? Wala turhiqani. Lantunkan dekat sini qalqalah sughra. Okey? Jangan turhiqa, hika tak nak. Banyak kali dah saya tegur. Huruf qaf bila kita matikan dia, dia kena qa. Qa. Turhiqani. Min amri, nun mati izhar halki, mim mati izhar syafawi. Kedua-duanya izhar, kedua-duanya jelas dan terang. Min amri, jangan amri, tak payah macam itu. Min cukup sentuh je, pak. Min amri usra, ra man'i wa. Baik, kita ulang sekali lagi ayat 73. Bismillah. Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqani min amri usra. Okey. Fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalah. Qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Fantalaqa, nun mati pula, nun kosong izhar
Maaf, nun kosong ikhfa hakiki bertemu dengan ta ikhfa hakiki. Fantalaqa hatta panjang 4 ataupun 5 harokat. Idza laqiya ghulaman nun kosong mim tanwin tak sedari bertemu dengan fa ikhfa hakiki dengungkan 2 harokat. Ghulaman faqatalah kalau nak berhenti, faqatalah kalau nak sambung, faqatalahu qala. Okey, baik. Kemudian qala aqtalta nafsan zaki tanwin tak selari bertemu dengan zai ikhfa hakiki. Kemudian tang mim kecil ekornya ke bawah bertemu dengan ba iklab dengung juga 2 harokat. Zakiyatan bi ghairi nafsil laqad tanwin tak selari bertemu dengan lam tak payah dengung, masukkan sahaja idgham bila gunnah. Nafsil laqad. Okey, laqad lantunkan qalqalah. Laqad ji'ta syai'an dengungkan 2 harakat di sini. Okey, idgham ma'al gunnah. Syai'an nukra mad'i mad'aiwat. Baik, kita ulang sekali lagi ayat 74. Bismillah. Fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalah qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Okey, baik. Selesai sampai ayat terakhir, ayat 74. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita habiskan live kita pada hari ini, insya-Allah kita nak baca bersama-sama apa yang kita dah praktikkan tadi. Okey, apa yang kita dah belajar satu persatu tadi, kita nak baca sekali lagi satu muka surat penuh bersama-sama insya-Allah. Dan sekali lagi saya nak ingatkan kepada siapa-siapa yang berminat untuk nak daftar jadi ahli cepat Quran, dengan yuran pendaftarannya cumalah RM100 sahaja. Kepada siapa-siapa yang nak memberikan infak, kepada siapa-siapa yang nak memberikan tajaan, kepada siapa-siapa yang nak memberikan sedekah, nak memberikan sumbangan dan sebagainya, boleh tunggu. Selepas ini saya akan bagi nombor telefon untuk tuan-tuan dan puan kontak dengan kami untuk tanya dengan lebih lanjut untuk perkara-perkara yang disebutkan tadi. Sebelum tu kita nak baca sekali lagi satu muka surat penuh bersama-sama insya-Allah. Kita mulakan dengan lafaz isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Qala ara'aita idh awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa asy-syaitanu an azkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Qala lahu Musa hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma
رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Dapat kita selesaikan juga pengajian kita untuk hari ini untuk surat 301. Jadi insya-Allah kalau tak ada apa-apa aral, kita bertemu lagi pada masa akan datang untuk sambung ke surat 302. Baik, jadi terima kasih saya ucapkan kepada semua yang join live kita pada hari ini. Semoga kita terus istiqamah dalam kita mempelajari Al-Quran insya-Allah lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan ini. Banyak-banyakkanlah membaca Al-Quran. Okey. Azamkan. Kita cuba untuk azamkan kalau kita dapat khatam sekurang-kurangnya sekali sahaja dalam bulan Ramadan ini. Jangan niat pun tak ada langsung, azam pun tak ada langsung, tak boleh lah macam tu. Dah berapa kali Ramadan, dah berapa puluh kali Ramadan dah kita jalani. Takkanlah Ramadan kita berpuluh-puluh tahun sama je level dia macam tu. Kita upgrade lah sikit-sikit. Okay? Upgrade lah sikit-sikit jadi yang lebih baik dan lebih baik insya-Allah lah. Dan semoga bila kita keluar daripada bulan Ramadan ini nanti mampu menjadikan kita insan ataupun manusia yang lebih baik daripada sebelum ni insya-Allah. Baiklah sahabat-sahabat semua. Jadi siapa-siapa yang berminat macam saya katakan tadi nak daftar, nak belajar Al-Quran dari asas sampai mahir tajwid, jom belajar Al-Quran dengan kami insya-Allah. Kami akan bimbing tuan-tuan dan puan satu persatu daripada awal sampai pandai baca Al-Quran insya-Allah. WhatsApp kami 011162179797. Simpan nombor telefon di bawah. Ambil nombor telefon, screenshot, catatkan dekat mana-mana siapa-siapa yang berminat ataupun macam saya katakan tadi nak memberikan sumbangan, nak memberikan sedekah, nak memberikan infak ataupun nak menaja anak-anak, nak menaja ibu bapa, nak menaja kawan-kawan, nak menaja rakan-rakan dan sebagainya, ataupun nak taja orang tapi tak tahu nak taja siapa. Duit tu ada, rezeki tu ada, nak kongsikan bersama. Jangan risau, bagi saja dengan kami, nanti kami yang akan carikan orang-orang yang nak mencari tajaan lah. Sebab apa? Kita dah taja lebih kurang dalam 200 lebih orang yang dah jadi ahli cepat Quran hasil daripada tajaan. Maksudnya apa? Duit-duit, rezeki-rezeki yang tuan-tuan dan puan kongsikan dengan kami, jadi kami berikan kepada mereka untuk bagi buku dan sebagainya, untuk mereka daftar jadi ahli cepat Quran percuma. Jadi dekat situ secara tak langsung kita dah dapat berdakwah, dekat situ secara tak langsung kita dah dapat melakukan amal kebajikan, dan dekat situ secara tak langsung kita dah dapat menambahkan pahala kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Semoga kita tak pernah jemu, semoga kita tak pernah bosan, kita tak pernah rasa malas untuk terus melakukan
perkara-perkara kebaikan insya-Allah. Baik dah. Jadi apa-apa nak tahu dengan lebih lanjut boleh WhatsApp nombor kami tadi. InsyaAllah admin kami akan bagi tahu dengan lebih lanjut lagi lah. Jadi saya rasa cukuplah untuk hari ini. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa aral, kita bertemu lagi esok untuk sambung pengajian kita yang seterusnya. Jangan lupa malam ni 10.30 malam untuk ulangannya dan pada jam 7 pagi esok untuk ulangannya juga. Jadi selamat berpuasa, selamat berbuka dan juga selamat menunaikan ibadah tarawih untuk malam yang kedua insya-Allah. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu, dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad, bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum.